wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar saudara-saudari yang saya hormati? Dalam segmen Voice of Pandan kali ini, saya pelajar tahun 1 di Fakulti Perubatan Ahmad Syafiq bin So'id akan menyampaikan sebuah kisah yang mana kita boleh ambil iktibar, yang mana kita boleh ambil pedoman dan pengajaran dalam hidup kita seharian. Kisah yang akan saya bawa pada kali ini adalah berkisah tentang ketam. Ramai orang tahu ketam. Ketam, orang mancing ketam, orang beli ketam dekat pasar, orang masak ketam, ketam black pepper, ketam masak merah, dan macam-macam lah. Tapi ramai orang tidak tahu yang ketam ni mempunyai satu sifat yang sangat buruk, iaitu sifat dengki. Satu fakta yang berlaku di salah sebuah kampung di Filipina, di mana masyarakat di sana kerja mereka adalah menangkap ketam. Mereka kebiasaannya menangkap ketam pada waktu malam. Jadi hasil tangkapan ketam mereka tadi tu, mereka akan letakkan dalam sebuah bekas, atau kita panggil tong drum lah. Tapi yang menariknya, tong drum tu tidak ditutup. Ditutup dengan jaring ke, ditutup dengan penutup ke, dia tidak. Jadi ketam ni didapati tidak keluar daripada bekas tu tadi, tong drum tu tadi. Jadi perkara ni ditanyakan kepada penduduk masyarakat dekat sebuah kampung di Filipina tu tadi. Kata mereka, ketam ni mempunyai sifat dengki. Jika kawan daripada ketam ni ingin cuba meloloskan diri daripada bekas tu tadi, dia akan ditarik oleh kawan dia yang lain. Kawan dia yang lain cuba lagi nak keluar daripada bekas itu tadi, kawan dia yang lain tarik lagi. Yang lain cuba lagi, tarik lagi. Nah, begitulah seterusnya. Jadi, apa pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah ketam ni? Pengajaran yang boleh kita ambil daripada kisah ketam yang saya ceritakan tadi. Kita melihat ramai orang di sekeliling kita yang berwatakan seperti ketam, yang sifat dengki tu yang memang ada dalam diri mereka, yang tidak senang melihat orang lain berjaya daripada mereka, melebihi mereka. Jadi kalau kita nak berjaya, kita kena buang sifat ketam ini. Kalau kita bersifat seperti ketam ini, ketahuilah, kita berada dalam penjara diri kita. Bukan penjara kajang, penjara benar, tapi penjara dalam hati kita ini. Kalau kita mempunyai sifat ketam itu tadi juga, pintu hati kita akan susah untuk menerima al-haq, kebaikan atau kebenaran. Jadi ada empat penjara yang disenaraikan adalah Jail of Hatred, iaitu penjara kebencian. Jikalau kita mempunyai sifat benci pada orang lain, kita tidak akan berjaya. Yang kedua adalah Jail of Greed, penjara ketamakan.
Jika kita mempunyai sifat seperti ini, kita memang susah akan berjaya. Yang ketiga adalah jail of jealous, iaitu penjara kedengkian. Inilah sifat ketam yang diceritakan tadi. Yang keempat adalah jail of ignorance, iaitu penjara kebodohan. Jadi keempat penjara ini, iaitu kebencian, ketamakan, kedengkian dan kebodohan, jika ada dalam hati kita ini, percayalah, kita akan susah untuk berjaya. Sejarah mencatatkan orang yang mempunyai sifat seperti ketam ini tidak akan berjaya. Satu analisis telah dibuat oleh Pak Arif Bawomo Surya. Beliau telah menjalankan analisis dalam Sukan C tahun 2011 dalam perlawanan bola sepak antara negara kita Malaysia berlawan dengan negara jiran Indonesia, mana negara kita menang, berjaya mengalahkan mereka. Jadi keputusan daripada analisis yang telah dilakukan oleh Bapa Arif itu tadi, beliau telah mendapati bahawa pemain-pemain negara jiran mempunyai sifat dengki, sifat benci, sifat sumat dan macam-macam lah kita boleh istilahkan. Jadi sebab itulah pasukan pihak negara jiran kalah. Maka iktibar untuk kita, apa yang kita lakukan mestilah tidak dititik tolak dengan 4 penjara yang saya sebutkan tadi. Orang yang berjuang dengan sifat dendam, meluat, sumat tadi tidak akan berjaya. Justru saya teringat orang tua-tua pernah berpesan, kalau hati kita ini, akal kita, hati bengkok, akal rakus, memburu harta, bertungkus lumus, mengejar pangkat, tahan tertumus, tuah hilang, maruah pun pupus. Dijadikan pemimpin, tuah pun pupus. Dijadikan tua, maruah terhapus. Dijadikan induk, kan terjurumus. Memimpin negeri, umat akan kurus. Ingat, orang yang berjuang dengan kebencian, Allah tidak akan menolong mereka dalam perjuangan. Orang yang berjuang dengan kedengkian, juga mereka tidak dibantu oleh Allah dalam perjuangan mereka. Ayo, mari kita muhasabah diri kita. Adakah kita memiliki sifat seperti ketam itu tadi? Jika kita mempunyai sifat seperti ketam itu tadi, ayo, mari kita tanamkan sifat kasih sayang. Melihat orang berjaya, kita doakan mereka agar kita sama-sama berjaya seperti mereka. Jadi setakat ini sembang kita pada kali ini. Bertemu di lain masa insya-Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wallahu a'lam. Takbir. Allahu akbar.